Kita masing-masing boleh bernafas atas izin Allah. Kita masih boleh makan apa yang kita suka atas hadiah dari Allah. Dan kekuatan-kekuatan lain yang membolehkan kita bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Dan yang akhir sekali kita kata kita mampu lagi untuk beribadah mengingati Allah. Itu di antara hadiah dan rezeki-rezeki yang sangat-sangat mahal harganya. Sebab itu kita kata kalau bercakap tentang rezeki, maka kita tidak bercakap tentang duit, tidak bercakap tentang harta, tidak bercakap pasal khazanah. Kita bercakap kalau masih boleh bangun tidur, boleh buka mata, masih itu adalah rezeki. Masih boleh mandi sendiri, itu rezeki. Boleh pakai baju sendiri adalah rezeki. Boleh berjalan sendiri, itu adalah rezeki. Ini kekuatan-kekuatan yang nak diangkat. Supaya minda kita tidak hanya tertumpu rezeki hanya kepada yang namanya harta, yang namanya duit, yang namanya kemewahan, yang namanya macam-macam. Kereta besar, rumah besar dan segalanya. Sahabatnya duit dalam bank banyak, akaun besar, nombor dan sebagainya. Maka kita bangun balik kekuatan bahawa setiap rezeki yang paling mahal adalah rezeki masih hidup. Itu yang penting sekali. Kedua, rezeki sehat. Ketiga, rezeki boleh berjalan, boleh tidur, boleh makan, boleh minum dan masih mampu untuk ibadah. Ini kekuatan-kekuatan rezeki-rezeki paling mahal yang jangan pernah dipermudahkan. Sebab itu carilah apa saja usaha untuk kamu terus jadi sehat. Sebab sihat itu modal untuk ibadah. Sihat itu modal untuk minda jadi tenteram. Sihat itu membantu kamu ceria. Sihat itu membantu kamu merasa nikmatnya hidup, nikmatnya bersama keluarga, nikmatnya bersama sahabat dan nikmatnya memberi untuk bersedekah. Kamu tidak ada sebab untuk tidak bersyukur. Jika kamu tidak bersyukur, kamu termasuk orang yang kufur. Takut kita. Sebab itu maka sekali lagi mari kita angkat Alhamdulillahirabbil alamin, kerana Allah telah membekalkan kita, sedang membekalkan kita dan diharapkan akan membekalkan kita sikit lagi sisa-sisa usia buat orang-orang yang usianya sudah diambang usia-usia umi ini. Maka kalau anda masih muda, mohonlah dengan Allah, ya Allah Tuhanku, sempatkan aku untuk ibadah, tempatkan aku, sebut je lah apa benda yang nak dibuat. Mudah-mudahan Allah angkat doa kita dan kita sempat diberi kesempatan. Sebab itu kita sempat diberi ruang, sempat diberi peluang. Ruang dan peluang. Ada orang nak ibadah tapi tak dapat peluang. Ada orang nak ibadah tapi tidak ada kesempatan-kesempatan. Oleh itu sekali lagi, ibadah bukan sekadar solat, bukan sekadar puasa, bukan sebagai haji dan umrah, tetapi paling penting ialah buat yang baik untuk diri dan buat yang baik untuk orang lain, terutamanya ahli keluarga. Buat baik apa saja, senyum saja sudah ibadah. Betul? Ini kekuatan. Boleh ketawa saja sudah ibadah. Boleh sentuh anak saja sudah ibadah. Maka sekali lagi, mari kita sama-sama bersihkan hati dan bulatkan tekad. Jaga niat bahawa hidup saya tinggal hanya untuk ibadah. Ibadah untuk manusia, ibadah untuk alam. Tanamlah apapun yang kamu boleh tanam. Bunga apa, walaupun bunganya bunga teh ayam, tapi cantik, memberi seri, memberi kekuatan, memberi tanda bahawa rumah kita itu ada orang yang sangat ceria. Sebab itu bunganya kuning-kuning, merah-merah, cerah-cerah. Semua gambar-gambar, walaupun namanya entah siapa yang bagi nama bunga teh ayam kan. Tetapi tidak ada bunga teh ayam yang muram. Semua yang terang benderang. Oleh itu kata-kata, kalau kita tengok di halaman rumahnya, bunganya berbunga. Kita melihat pokoknya tidak ada rumput, pokoknya subur, pokoknya berbuah, pokoknya nampak mengagumkan. Okay? Itu menandakan tuan rumah itu berada dalam keadaan sihat fizikalnya, sihat perasaannya. Kerana antara terapi kepada kita kata masalah stres-stres emosi adalah dengan membuat sentuhan-sentuhan kepada apa yang ada di bumi. Sebab itu kadang-kadang Umi selalu tepuk-tepuk pokok berbuah lah. Janganlah tak berbuah, kesian kita dah tanam. Awak ni dah besar dah ya, tak tolong berbuah ya. Selain kita berbisik dengan Allah, ya Allah jadikan pokok ini banyak berbuah untuk aku, sedekah ya Allah. Jangan marah-marah. Kamu ni apa dah besar-besar pokok ni? Tapi kamu tak berbuah. Ya, penat aku je. Sapu daunnya. Jangan begitu. Bermakna itu emosinya rosak. Maka sekali lagi, kita bangun emosi yang benar-benar ceria, ringan, rasa bahagia. Walaupun jangan ditanya duit dalam poket ada berapa, duit dalam beg ada berapa, duit dalam bank ada berapa. Kerana kadang-kadang itu orang punya, bukan kita punya. Walaupun nama akaunnya nama kita, belum tentu kita yang pakai, belum tentu kita yang uruskan, belum tentu kita yang rasa nikmatnya. Oleh itu sekali lagi, belajar untuk bergembira walaupun poketnya ada 2-3 sen, ada 2-3 ringgit, ada 2-3 ratus. Okay?
merasalah bahawa nikmat hidup ini membuat kita bahagia. Siapa tak boleh senyum-senyumlah sekarang. Okay, kerana senyum itu membantu untuk membetulkan saraf dari atas sampai ke bawah. Okay, dari kaki, dari kepala sampai ke kaki. Sebab itu ada orang sakit leher, aduh sakitnya leher, bangun tidur sakit leher, maka tidurnya tadi tidak bahagia. Ada orang sakit, ada orang pening, ada orang sakit, aduh sakit belakang lah pula. Umi kemarin sempat ke hospital dan dinotis pula, didiagnose ada masalah tulang belakang, masalah low back bones, dan akhirnya harus dibuat rawatan-rawatan fisio dan sebagainya. Tapi yang paling sedih apabila membaca rencana-rencana tentang sakit yang Umi alami, that's no cure. Itu kata yang menulis. Kalau kita terpesona dengan apa yang dilaporkan oleh pakar-pakar perubatan, kita sakit perut. Kenapa Allah bagi sakit? Sakit ini disebabkan oleh biological, sakit ini disebabkan oleh old age, sakit ini sebabnya dulu banyak kerja, sakit ini kerana ada 8 skrin Nabi baca. Tapi yang paling sedih beritanya, they have no cure of this disease, of this problem. Kalau kita tidak beriman, sudah sedih dah. Ya Allah, berapa lama lagi aku boleh duduk elok-elok ni? Berapa lama lagi aku boleh berjalan dengan tenteram ini? Berapa lama lagi Allah nak bagi aku pakai tulang belakang ni, ya Allah? Okay? Maka rawatannya dia bagi doktor, ubatnya ubat sapu. Ubatnya painnya painkiller. Apa ubatnya painkiller. Lepas tu dia suruh buat terapi. Maka kalau apa saja yang dicadangkan oleh doktor itu buat. Kerana yang buat kita, hasilnya siapa? Allah. Jadi jangan terus percaya bahawa sakit yang Umi alami ini tidak ada ubatnya. No cure. Tak boleh diubat. Kamu menderitalah semua hidup selagi ada umur. Sedih tak? Mesti sedih kalau kita percaya apa yang manusia kata. Tapi kalau kita sudah belajar Al-Quran, kita sudah belajar dekat dengan Allah, kita tahu sakit itu datangnya dari Allah, maka pasti Allah akan turunkan ubatnya. Sebab Allah dah janji, aku yang turunkan semua penyakit dan aku akan turunkan bersama dengan ubatnya. Tapi kalau pakar kata, research kata, kajian kata, Umi baca jurnal-jurnal yang berkaitan dengan lower back, lower back pain ni. Semua kata no cure. No cure, no cure. Masya Allah. Kalau tak ada maklumat lain, pasti petang ini tak boleh buat sembang petang. Sedih. Ya Allah, ada sakit yang tak ada ubatnya, ya Rabbi. Mari kita betulkan balik alignment dalam kepala kita. Sebab berfikir cara begitu saja sudah satu maksiat kepada Allah. Okay, tajuk kita tadi apa kita kata? Buah dari kemaksiatan. Salah fikir saja satu maksiat dengan Allah. Jangan main-main. Kenapa ada penyakit tak ada ubatnya? Sedangkan Allah dah janji, setiap penyakit ada ubatnya. Carilah, cubalah. Tanyalah siapa-siapa pakar, tradisional ke tak tradisional ke. Kalau rawatan moden sudah mengatakan no cure, tidak ada ubatnya. Nak mi kata, ya Allah mak tak ada ubatnya. Ubatnya ada di tangan Allah. Ubatnya ada, Allah dah sediakan, hanya kita tak jumpa. Sebab itu sakit, bila kita kata low back, low back pain, maknanya kata bahagian belakang bawah yang sakit itu, katanya ada spur yang tumbuh, ada tulang-tulang tumbuh di antara sendi-sendi pinggang itu. Nampak macam bola-bola kalau dalam X-ray-nya. Maka itu siapa yang cipta? Siapa yang bagi? Nah, ini satu bentuk penawar. Umi nak kongsi jugalah. Sebab Umi bahagia je. Ya Allah, dan tak aku nak dijemput dah ni. Kena buat sembang petang ni, takut terugi sebab tak tahu masanya Allah bagi berapa lagi ada. Maka tolong doakan Umi supaya terus sihat. Allah bagi kesihatan. Allah turunkan ubatnya. Allah temukan ubatnya. Ini kekuatan bila kita berkongsi. Bukan bila kongsi penyakit tu kita nak menderita. Dan, ya Allah tak tahulah macam mana nak buat. Tak. Umi berkongsi kerana itu merupakan satu daripada apa yang Umi buat semalam. Buat semalam untuk kita meneroka kehidupan ini macam mana. Allah nak bagi ujian macam mana. Allah nak bagi kesenangan macam mana. Allah nak bagi pertolongan macam mana. Bermakna every single move, setiap pergerakan kita mesti diiring dengan adanya Allah.
Bila adanya Allah, kita tidak pernah putus asa. Bila dapat hasil daripada isteri, syukur alhamdulillah. Sakitnya sakit tulang. Tulang tak boleh potong-potong. Betul? Maka sekali lagi kita bangun kekuatan hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Umi masih boleh duduk, masih boleh jalan, boleh makan, boleh tidur, boleh gelak. Okay? Jangan dalam kepala tu sakit yang dipikirkan. Banyak benda lain yang dipikirkan. Sebab ramai orang mati tak sakit, betul? Ataupun kita kata sakit mental itu lebih ramai mati daripada sakit tulang belakang. Oleh itu bersama-sama mohon pada semua jemaah, semua anak-anak yang bersama dengan Umi, tolong doa Umi supaya terus sihat insya-Allah walaupun ada sikit masalah. Sikit masalah untuk kamu berfikir, sikit masalah untuk kamu bersyukur, sikit masalah untuk kamu berusaha cari ubatnya. Jangan menyerah. Ini kekuatan-kekuatan yang nak dibangun. Alhamdulillah Allah bagi sakit, tanda kamu akan dijemput. Betul? Orang takut coronavirus. Apa sebab takut coronavirus? Takut mati. Sebab mati itu hadiah dari Allah. Allah yang tentukan, Allah yang janjikan. Sebab itu kita kata kalau kita rasa kita takut mati, salah. Minta maaf aja. Okay. Kalau kita kata kita takut mati, jawapannya salah. Sebab itu kita kata dalam surah Al-A'raf. Okay. Surah Al-A'raf ayat 4, ayat 34. Okay. Al-A'raf ayat 34 Allah kata apa? Maknanya, maka apabila telah datang ajalnya, okay, mereka tidak dapat mengundurkan dan tidak pula memajukan.